العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لابتغاء وجهه وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini bagi meneruskan perkongsian kitab kita, perkongsian berkenaan kitab kita yang bertajuk Bahtera Penyelamat dalam Kehidupan Pendakwah ataupun sebagai seorang Muslim. Walaupun hari ini terkejut juga sebenarnya, saya tersalah kira tarikh bila dapat WhatsApp hari ini ada kuliah, terkejut keluar kabut. Ya, hari ini kami kuliah kita minggu depan 29 hari bulan, tentunya hari ini dah masuk minggu keempat. Sampai masjid saya sendiri pun jadual bertindih sebab salah kira. Allah Akbar. Tadi keluar kabut baru lupa hantar rumah di program, terus hari ini mari dalam sidang baik. Minta maaf banyak sahabat-sahabat dan sahabat sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita masuk tajuk yang ketiga, bab yang ketiga, antara halangan yang perlu sebagai antara halangan yang mana orang Islam kena tempuh. Yang pertama kita dah bincangkan mukmin yang dengki, yang kedua munafik yang bergudu-gudu, iaitu munafik yang memarahinya ataupun apa bahasanya, kalau ikut terjemahan luahnya memarahinya lah, munafik yang membencinya. Kemudian kafir yaqtuluhu atau yuqatiluhu, yaqtul kafir qatil tersilap. Itu pun berjaya bahasa Arab itu orang kafir yang memarahi. Sebagaimana kita tahu orang kafirnya ada beberapa bahagian dia. Kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang mana dia bernaung di bawah negara Islam, yang mana dia bukan sahaja bernaung, tetapi dia juga menghormati agama Islam. Kita nak jalankan RU 355 ke, kita nak jalankan undang-undang hudud dan sebagainya, dia tak halang, dia tak menyebut, tak kacau. Yang ini baru kafir zimmi. Yang ini memang bawa perlindungan khilafah Islam ataupun kerajaan Islam. Dan kalau berlaku apa-apa kepada mereka, kita wajib hidup. Tapi dengan syarat tadilah, dia tidak memerangi Islam, tidak mengganggu umat Islam untuk melakukan ibadah, dan kita pun jangan ganggu dia. Itu kafir zimmi. Adapun kafir harbi, dia ada dua peringkat. Kafir harbi yang sekarang kita akan bincang adalah kafir harbi yang mana memang secara jelas daripada luar, musuh daripada luar. Kalau zaman kontemporari sekarang ni, musuh-musuh daripada Freemason, Zionis, yang mana memerangi Islam dan lain lagi orang-orang yang selain daripada orang Islam. Dan orang kafir yang bernaung di bawah kerajaan Islam, negara Islam, tapi dia memerangi Islam, itu mereka yang kedua. Seolah-olah dia ni seolah-olah kafir zimmi, tapi sebenarnya mereka dalam kategori kafir harbi. Kerana itu mereka sudah mengganggu umat Islam dalam menjalankan undang-undang dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafir wa'du dan sebagainya lah. Kafir wa'd ni maknanya kafir yang mengikat janji. Ini yang berlaku pada era-era zaman Kesultanan Khilafah Turki Utsmaniyah dan khilafah-khilafah sebelum ni, yang mana kebanyakan tanah-tanah jajahan Islam, bukan tanah jajahan, tanah yang dibuka oleh orang Islam pada waktu itu, kebanyakan daripada mereka berserah diri menandatangani perjanjian damai di antara kerajaan Islam dengan kerajaan mereka, dan mereka minta untuk bernaung di bawah kerajaan Islam. Ini dinamakan kafir wa'du, kafir yang mengikat perjanjian. Dan bila mana mereka memungkiri janji, kita boleh perang. Gitu.
dan ada lagi dia punya pembahagiannya. Jadi pada hari ini kita masuk orang kafir yang memerangi, iaitu orang kafir harbi, kafir yang memerangi. Halangan ketiga yang dihadapi oleh para da'i khasnya sekarang ialah cabaran keras, tipu daya dan komplot-komplot orang kafir. Dan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam buku ni ditulis firman yang lain. Kalau yang dalam buku daripada bahasa Arab sendiri, firman Allah ada firman yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi ila bayat. Tak ingat yang belakang, tak ingat yang depan. Sesungguhnya orang-orang kafir ini mereka menginfakkan harta mereka, diri mereka, jiwa mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang orang-orang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat pertama orang kafir. Mereka sanggup menginfakkan apa sahaja. Kalau kita tengok sekarang ni, berapa ribu duit diorang keluarkan, berapa, saya orang kata sampai tak cukup tidur pun tak apa. Kalau kita baca siapa Presiden Israel yang dah meninggal, Benjamin Netanyahu. Netanyahu hidup lagi. Yang meninggal itu siapa? Siapa? Allah Sharon. Apa Sharon? Ariel Sharon. Kalau kita tengok dia punya kisah sejarah hidup dia lah, bagaimana dia tidur lebih kurang 3 atau 4 jam dia. Semata-mata memikirkan bagaimana nak menghancurkan umat Islam dan menawan Palestin. Ariel Sharon ni dia punya kezaliman dia, nak kata ceritanya lah. Satu petang tu dia panggil kanak-kanak Palestin ni, konon-konon dia nak bagi gula-gula. Satu bila budak ni datang, kemudian disuruh buka mulut, yang disumbatkan adalah peluru pistol dalam mulut dia. Dia punya kekejaman dia, ada Sharon. Itu sebab waktu bila mana dia nak meninggal, kita pun tahu kisah dia, berapa tahun dia koma, dan bila mana dia meninggal, sebenarnya ada perkara di sebalik yang disembunyikan oleh dunia, di mana bumi tak terima jenazah dia. Bumi tak terima jenazah Sharon. Sekarang tak tahulah macam mana dia buat, tapi bumi tak terima jenazah dia, sebab memang terlalu zalim dan terlalu kejam apa yang Ariel Sharon buat terhadap orang Islam. Tapi nak katanya gitu, dia sanggup mengorbankan jiwa dia, sanggup korbankan waktu tidur dia semata-mata untuk menghancurkan umat Islam. Ini sifat orang kafir. Dan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Shadaqallahul 'azim. Surah Al-Anfal ayat 37. Yang bermaksud supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari golongan yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayatnya Allah nak menerangkan kepada kita, nak tunjukkan kepada kita yang mana satu baik, yang mana satu buruk. Dan akibat orang-orang yang buruk ni tadi, yang Allah pisahkan ni tadi, diletakkan di neraka Jahannam. Yang mana kita tahu bahawa neraka Jahannam ni adalah tingkatan neraka yang paling bawah sekali. Kalau dalam ikut riwayat-riwayat daripada para ulama, neraka Jahannam ni apinya setitik, orang kata macam bara api tu jatuh ke bumi, hancur semua. Api neraka Jahannam itu yang dibayangkan, kita tak tahu kat sana macam mana. Api dapur pun kita tak tahan. Tak? Siapa yang boleh tahan 1 minit di api dapur? Jangan letak atas itu, letak betul-betul atas api. Kalau boleh tahan lagi tu. Api dapur pun kita tahan, lagi kan api neraka Jahannam, yang mana kalau hanya setitik bara api itu jatuh ke bumi Allah ni, hancur semua. Itu. Jadi mana golongan-golongan yang merugikan ataupun yang rosak ni, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dia di dalam api neraka. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Satu lagi ya, orang-orang kafir ni daripada dulu sampailah sekarang ya, mereka memang wujud. Ya, mereka memang wujud dan memang ada daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah sekarang. Tak boleh lenyap. Memang orang kata tak boleh aman ke dunia, tak. Memang tak boleh. Sebab kewujudan mereka juga untuk menjadi ujian kepada orang-orang yang beriman. Allah nak tunjukkan kepada orang-orang yang beriman dan sebagai satu ujian kepada kita lah, macam mana kita nak menghadapi mereka dan macam mana kita nak menyeru mereka, menyelamatkan mereka dengan mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi pertembungan di antara hak dengan batil memang tak pernah lenyap. Memang tak pernah lenyap daripada zaman Nabi Adam AS sendiri sehinggalah ke zaman sekarang ni, zaman yang kontemporari ini, ya, zaman baru, tak pernah lenyap. Dan berbagai jalan pertembungan itu berlaku. Kalau dulu melalui jalan peperangan depan ke depan, muajah secara depan ke depan ketenteraan. Sekarang ni kita berdepan secara pemikiran. Berperang dengan secara pemikiran. Akan datang kita tak tahu berdepan berperang macam mana pula. Tapi memang tak pernah lenyap. Dan orang-orang kafir ni, dia adalah pengembang dan penyokong kebatilan. Itu sebab di dalam ayat-ayat Al-Quran kebanyakannya apabila menyebutkan berkenaan dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang kegelapan lah, dalam ayat Al-Quran semuanya disebut dalam keadaan jamak. Contoh ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala itu adalah penjaga bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan orang-orang beriman yang tadi daripada zulumat. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan zulumat atas jamak muannas salim. Kata jamak, kata banyak. Maknanya zulumat kat situ Allah nak katakan betapa banyaknya perkara-perkara yang batil dekat muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat. Bukan sahaja zulum ni kegelapan kebatilan yang nyata, iaitu orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada lagi kebatilan-kebatilan yang mana orang Islam tapi kufur. Orang yang dia Islam tetapi dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala, tak solat. Tak bayar, tak berpuasa, tak bayar zakat. Mereka Islam tetapi mereka mengingkari arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegelapan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Nak menunjukkan ayat ini, menunjukkan kepada kita bahawa jalan untuk membuat dosa ini sangat banyak. Zulumati ilan nur. Dalam ayat itu ilan nur. An-nur digunakan perkataan mufrad, tunggal, satu, ataupun mufrad tunggal. Dia tidak menggunakan perkataan jamak. An-nur tidak dijadikan jamak. Tapi digunakan perkataan mufrad nur, membawa maksud apa? Kebenaran yang nyata, yang wajib orang Islam ikut adalah dengan Islam. Itu dia nur. Tidak ada nur lain. Walaupun banyak nur sakinah, nur hikmah dan sebagainya, tapi itu nama. Tapi nur kehidupan adalah Islam. Tapi zulumat banyak. Zulumat itu sangat banyak. Macam mana yang saya bagi tahu sebelum ni, yang mana orang-orang zaman sekarang ni boleh jatuh syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi dengan Allah Subhanahu wa taala apabila dia berpegang ideologi sekularisme, liberalism, hedonism dan sebagainya, Islam belakang lah. Memegang ideologi selain daripada Islam, maka dia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja. Jalan tu dah banyak, jalan zulumat tu banyak. Itu salah satu jalan dia. Tapi jalan An-Nur cuma ada satu jalan saja, iaitu jalan agama Allah Subhanahu wa taala, Islam. Itu dia. Kenapa Allah dah nak tunjukkan kepada kita dunia ni macam tu, pancaroba dia. Terlalu banyak. Dan perkataan zulumat menggunakan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim ni dia jamak perempuan. Kalimat tu untuk perempuan, muannas salim. Muannas itu perempuan lah. Dalam bahasa Arab kan ada muzakkar, muannas, ada kata untuk nama lelaki, kata untuk perempuan, ajak tu begitu juga. Tapi dalam perkataan zulumat
zalama. Zalama. Perkataan asalnya mufrad muzakkar, tapi menjadi jamak muannas salim. Menunjukkan bahawa seseorang individu ataupun sesebuah masyarakat boleh jatuh menjadi satu kezaliman hanya semata-mata untuk mengenyangkan nafsu syahwat dia. Nafsu syahwat dia terhadap hubul dunia wa karahiyatul maut, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Hanya kerana disebabkan mereka terlalu cintakan dunia, dunia dalam bahasa Arab diletak atas wazan isim muannas. Dia guna dunia ni diletak atas wazan muannas, maknanya kata nama dunia itu termasuk dalam golongan perempuan. Itu. Dia dah masuk dalam golongan muzakkar. Katanya yang mana berfikiran untuk mengenyangkan perut sendiri, untuk memewahkan diri sendiri, nak hidup senang-lenang di dunia, maka dia akan senang terjerumus dalam golongan zuluman tadi, yang mana terjebak dalam kebatilan. Sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ini banyak memberikan beberapa kisah dan sejarah lah. Antaranya bagaimana pertembungan di antara para nabi dan kaum orang kafir. Kat sini kita boleh lihat sejarah yang dibentangkan, iaitu sejarah Nabi Musa AS yang pernah mencabar Fir'aun dengan kebenaran tanpa gentar sedikit pun akan mati. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Jadi dalam ayat ni Allah nak kata pertembungan di antara hak dengan batil, iaitu Nabi Musa dan Fir'aun laknatullah. Pertembungan tu berlaku di zaman dahulu lagi, daripada zaman para nabi lagi. Seterusnya contoh yang lain, Nabi Ibrahim AS terus-menerus menyeru kaumnya supaya menurut hidayah dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Tetapi apa yang kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim AS, beliau dicampakkan di dalam api yang kayu api dibakar, dicampakkan ke dalam api yang maraknya yang besar. Nabi Ibrahim AS hanya menyeru kaumnya saja untuk memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Hanafi waktu itu. Nabi Ibrahim Hanafi, agama yang lurus, sama jugalah. Tetapi apa yang dibalas oleh kaumnya terhadap Nabi Ibrahim AS adalah dengan menyiksa Nabi Ibrahim AS. Dengan mukjizat dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim selamat daripada api tersebut. Nak katanya pertembungan tu berlaku daripada zaman Nabi lagi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kita tengokkan Nabi Isa macam mana bertembung dengan kaum Bani Israel, daripada ibunya lagi Siti Maryam, Isa ibni Maryam. Nabi Isa daripada zaman ibunya mengandung lagi telah berhadapan dengan fitnah ibunya berzina. Orang kampung menuduh ibunya berzina, walau ibu tidak pernah berzina. Walaupun diturunkan dalil-dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Bani Israel ini memang keras kepala. Memang jenis keras kepala. Bagilah dalil apa sekalipun, memang orang tak nak. Hatta nak katanya keras kepala diorang yang Allah dah bagi sangat memudahkan, tak payah kerja lah. Tiap-tiap hari Allah bagi makanan turun daripada langit, kecuali hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu dan hari Ahad Allah tak bagi. Dan perintah Allah pada ketika itu hanyalah supaya makanan tersebut tidak disimpan dan dihabiskan. Itu pun mereka tak nak ikut. Makanan yang mereka dapat mereka simpan. Hari Sabtu dan hari Ahad, so mereka ada bekal lah. So tak perlulah cari kerja. Kayak gitu. Tapi Allah suruh habiskan. Hari itu turun, hari itu juga habiskan. Itu pun mereka mengkhianati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata yang keras kepala ni dia orang. Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW sendiri, kita tengok macam mana penentangan-penentangan yang dihadapi oleh beliau, Rasul dan konspirasi orang kafir. Kalau kita tengok bagaimana orang kafir zaman Arab Jahiliyah, mereka sifat aswabiah tu, sifat kebuakan sangat kuat. Zaman Arab Jahiliyah, Bani Hashim, apa lagi, Bani Adi dan sebagainya. Kalau kita Melayu, Jawa, Banjar, gitu, saling bergaduh. Memang bergaduh. Apa orang Melayu bunuh orang Jawa,
Orang Jawa tutup bela, gaduh. Walaupun nak kata alasan bunuh-membunuh ataupun alasan perang sama sendiri itu tak, orang kata boleh settle lah, yang gitu. Tapi itu sebab sifat asabiah diorang. Dan perkara ini masih diamalkan lagi di Timur Tengah, di Jordan. Di Jordan begitu banyak ailah dia, asabiah dia, kekuatan dia banyak di Jordan. Dan sekarang ni mereka lebih canggih. Kalau Arab Jahiliyah dulu perang guna pedang dan perisai, dia orang guna sistem guna pistol katanya. Kalau berlaku peperangan di antara kabilah tu memang semua menyuruh, Raja Malaysia semua menyuruh memang tak boleh keluar. Kalau keluar dia disambut dengan peluru. Memang saya berlaku di Jordan. Dan sekarang benda tu telah berlaku lama, dah ditinggalkan lama. Tetapi sekarang disebabkan ditiupkan semangat nasionalisme daripada orang-orang kafir, maka orang Arab ni dia terpengaruh dengan semangat nasionalisme tadi, akhirnya muncul kembali sifat kepuakan tadi. Dan kemudiannya apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka boleh bersatu pula. Orang-orang kafir ni boleh bersatu, komplot dia orang. Sebelum tu mereka berperang sama sendiri. Tapi bila Nabi Muhammad dilahirkan dan kemudian bangun membawa risalah Islam, mereka boleh bersatu menentang Nabi Muhammad SAW. Antara contohnya peristiwa Isra Mi'raj, hijrah. Bagaimana orang-orang Quraisy mengambil setiap seorang daripada kaum mereka seorang pemuda. Ada 10 pemuda daripada kalangan 10 kaum untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam hijrah. Mereka boleh bersatu untuk menentang orang Islam. Padahal sebelum tu mereka tidak bersatu. Ini sifat orang kafir. Dan ini memang tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Mereka akan menentang orang Islam. Dan sekarang ni kita boleh lihat, kita boleh lihat bagaimana suatu masa dahulu antara Nasrani dengan Yahudi tidak pernah bersatu. Sahabat-sahabat boleh tengok balik sejarah-sejarah di zaman Parsi, di zaman Rom, hatta dalam kalangan Nasrani sendiri, yang berfahaman Ortodoks, Katolik, Protestan, tak pernah bersatu. Dalam fahaman Yahudi, lagi banyak Yahudi yang fahaman, tak pernah bersatu. Tapi apabila umat Islam telah berkembang, pada mulanya perkembangan negara Islam di Madinah, mereka tidak pandang. Tak pandang, orang-orang tak pandang sebab mereka tak menjangkakan umat Islam akan dapat berkembang. Mereka tak menjangkakan begitu sebab pada pemikiran mereka, orang Arab itu suka bergaduh sesama sendiri. Jadi bila munculnya benda baru, banyak lagi lenyap tu. Macam gitu. Tetapi apabila orang Islam telah berkembang besar, dan kerajaan Parsi telah jatuh, kerajaan Rom telah jatuh, sekarang ni mereka bersatu menentang umat Islam. Tak pernah lagi dalam sejarah Nasrani dengan Yahudi boleh bersatu. Tiba-tiba pada sekarang ni, era zaman sekarang ni, bermula daripada zaman kejatuhan khilafah Turki Utsmaniyah. Sebelum tu lagi daripada zaman khilafah Abbasiyah sendiri sudah adanya kesatuan yang dibuat oleh mereka. Dan akhirnya sampai sekarang mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Islam. Tak pernah bersatu, tapi tiba-tiba dalam negara Islam mereka bersatu. Sebab apa? Orang Kristian dia menyalahkan orang Yahudi kerana menyalib Nabi Isa. Orang Yahudi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya lupa tadi baru dia baca. Tapi dia ada salahkan satu pihak besar jugalah terhadap orang Kristian. Terhadap orang Kristian. Jadi disebabkan perkara tu dia tak pernah bersatu. Kristian tuduh Yahudi bunuh Yesus, yang Yahudi tuduh Kristian bunuh pembesar, lebih kurang itulah orang besar dia. Tetapi zaman sekarang mereka bersatu atas nama Freemason, Zionis dan sebagainya untuk menghancurkan umat Islam. Jadi itulah sandiwara dunia yang tengah berlaku sekarang ni. Orang-orang kafir bersatu menentang Islam. Dan sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dari sudut sejarah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok pula sejarah bagaimana penentangan orang kafir terhadap orang Islam di zaman para sahabat. Para sahabat ni, para sahabat Rasulullah SAW ni, mereka kebanyakannya dibunuh oleh orang Islam sendiri.
terutamanya pada zaman kerajaan Bani Muawiyah. Bani Muawiyah di bawah Panglima Tentera Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj Yusuf As-Saqafi, sahabat ulama tidak boleh meletakkan dia ni sebagai orang yang, saya tidak tahulah nak kata macam mana, tapi ulama memang tidak meletakkan dia jatuh kafir dan sebagainya. Walaupun dia membunuh para sahabat, mungkin dia dalam golongan fasik, orang yang buat dosa. Sebab jasa besar Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dialah orang pertama yang meletakkan titik dan baris di dalam Al-Quran. Jasa besar dia. Dan ada diriwayatkan bahawa di akhir hayatnya dia sempat bertaubat. Wallahu a'lam, kita tak tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah hukumlah. Ala kulli hal, dialah antara orang yang paling banyak membunuh para sahabat. Jadi di zaman para sahabat ni, mereka menghadapi tentangan orang kafir, tetapi tidak secara direct. Mereka kebanyakannya menghadapi tentangan orang kafir yang mana orang Islam yang mana telah termakan tipu daya orang kafir. Ada buat cerita dan sebagainya lah. Lebih-lebih lagi golongan Khawarij dan golongan Syiah. Syiah yang mana Syiah pelampau lah pada waktu itu. Mereka terlalu menyebarkan fitnah, dan akhirnya timbul fitnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, dan hampir kesemua para sahabat mati dalam serangan-serangan yang dibuat oleh kerajaan Khilafah Muawiyah. Kita boleh lihatlah sejarah-sejarah tersebut. Contoh dalam peristiwa Rajih, beberapa pendakwa Islam telah dibunuh sewaktu mereka dalam perjalanan ke daerah Adal dan Qara untuk mengembangkan dakwah Islam dan membimbing penduduknya. Di antara yang terbunuh itu ialah Asim bin Sabit. Ketika beliau hendak dibunuh, beliau sempat mengubah sebuah madah yang berbunyi, "Apa cacatku jika aku manusia tabah dan gagah, busar, panah, teguh dan kukuh sentiasa. Dari busarku dan kukuh meluncur panah, maut itu kan hakikat dan hidup itu maya. Segala yang ditakdirkan Tuhan pasti. Mengenali seseorang bukanlah kepada Allah jua ia akan, bukankah kepada Allah jua, bukanlah kepada Allah jua ia akan kembali." Ini zaman para sahabat. Kita dengar cerita dulu bila para sahabat menghantar segerombolan pendakwah ke satu tempat, kebanyakannya mereka di-ambush, serandap oleh orang-orang kafir. Itu zaman, di awal zaman para sahabat Khulafah Ar-Rasyidin, sebelum jatuhnya Khulafah Ar-Rasyidin dan naiknya Khilafah Muawiyah. Itu di zaman sahabat. Dalam kejadian di Bi'ri Ma'unah, orang-orang kafir mengkhianati 40 orang pendakwah Muslim yang pada asalnya telah disepakati untuk dibawa ke An-Najd. Ini di zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Mereka membuat komplot menipu Nabi Muhammad untuk didatangkan pendakwah sampai 40 orang. Dan akhirnya mereka semua mati dibunuh di tengah jalan, sebab memang tujuan mereka nak membunuh para sahabat. Ramai yang syahid pada waktu itu. Ini tipu daya yang diberikan, yang terkena kepada para sahabat lah. Bagaimana para sahabat menentang orang kafir, berdepan dengan orang-orang kafir, orang yang memang sentiasa menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir ni, kalau ikutkan istilahnya, secara luahnya dia adalah ingkar. Kafarah, ingkar. Ada juga dalam Al-Quran menggunakan wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan mengingkari akan mereka itu kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Tapi ada juga itulah maknanya Allah menggunakan juga kalimah kafarah ni tadi dalam istilah mengampunkan. Mengingkari kesalahan mereka maknanya mengampunkan mereka lah. Tapi dalam istilah kafir di sini ialah orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kafir harbi yang nyata, yang jelas. Adapun orang-orang Islam yang termakan dengan agenda-agenda yang dibawa oleh mereka, ataupun yang
digunakan oleh orang-orang kafir untuk menentang Islam, kebanyakan mereka jatuh dalam golongan fasik ataupun munafik. Lebih teruk lagi kalau terjatuh dalam golongan munafik. Dan dalam sejarah Islam memang tidak pernah sunyi daripada pengkhianatan orang Islam sendiri, munafik dan fasik, dan juga penentangan daripada luar orang kafir. Itu realiti dunia zaman sekarang. Bukan dunia zaman sekarang, memang daripada dulu sampai sekarang. Daripada munculnya lahirnya Nabi Muhammad SAW sehinggalah sekarang, realitinya begitu. Pengkhianatan sentiasa berlaku. Contoh di zaman Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay, bapa kepada segala munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Bagaimana dia mengkhianati Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Perang Uhud dia mengkhianati Rasulullah dengan menarik hampir 300 orang bala tentera yang mengikut Abdullah bin Ubay tadi. 300 orang munafik juga lalu pulang semula ke Madinah ataupun juruk di sebalik-balik batu, tidak menyertai peperangan Uhud. Dan bagaimana dia mengkhianati Rasulullah dengan membuat Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tujuannya, bila dikata kenapa kau buat masjid ni, dia kata tujuannya adalah untuk menyenangkan orang yang jauh daripada Masjid Nabawi ini untuk datang ke masjid dan beribadah dan sebagainya. Tujuan nampak baik, tapi dia punya hakikat dia adalah buruk. Apa hakikatnya? Dia memecah belahkan umat Islam. Dia bayangkan dekat Masjid Dirar itu siapa penguasa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang munafik. Dan bila telah terbina yang masjid, maka siapakah yang akan selalu bagi tahu? Adakah Nabi Muhammad? Tidak. Dah confirm dia punya nazir dia. Dia punya ketua dia itu Abdullah bin Ubay itu. Jadi Rasulullah SAW suruh runtuhkan masjid tersebut, dan di dalam masjid tersebut adalah Masjid Dirar. Masjid yang merosakkan. Dan begitu juga, dan itu juga menjadi dalil kepada apa yang berlaku sekarang ni. Pertumbuhan jemaah-jemaah Islam yang terlalu banyak. Jemaah-jemaah Islam yang terlalu banyak menyebabkan kemenangan Islam menjadi lambat dan terbantu. Kerja-kerja Islam menjadi terganggu. Dan wujud yang pertama tiba-tiba keluar pula yang kedua, keluar pula yang ketiga. Hakikat daripada jemaah Islam yang berlaku zaman sekarang inilah yang dihalang oleh Rasulullah SAW pada Masjid Dirar tadi. Itu dia. Kalangan orang munafik lah, yang mana dia juga berkomplot dan termakan dengan agenda-agenda yang dibawa oleh orang kafir. Okey. Seterusnya, penderitaan pemimpin dan para doa sepanjang sejarah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau dilihatkan daripada sejarah Bani Muawiyah sehinggalah ke zaman Turki Utsmaniyah. Zaman Turki Utsmaniyah kita tidak terkenal dengan sejarah pemerintah menyeksa umat-umat Islam. Tetapi di dalam kerajaan Turki Utsmaniyah lebih terkenal dengan sejarah pengkhianatan yang dilakukan oleh Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk dan angkatan-angkatannya lah. Tetapi di zaman kerajaan Bani Abbasiyah, paling banyak sejarah yang menyatakan berkenaan dengan penindasan dan penyiasaan umat Islam. Antaranya siapa yang ada? Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab pelopor mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana beliau mati di penjara kerana disebat lebih daripada 100 kali sebatan. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal tidak mahu mengiyakan fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Di zaman kerajaan Bani Abbasiyah, para pemimpin zaman Bani Abbasiyah kesemuanya berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah ni adalah orang yang mana menggunakan akal lebih daripada nas. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, ataupun pada ketika itu sebagai ahli sunnah, memegang bahawa nas lebih utama daripada akal, mendahulukan nas lebih daripada akal. Jadi apa yang dibaik, yang dihalalkan oleh nas, maka halallah bagi akal.
Dan apa yang buruk bagi nas adalah buruk bagi akal. Tapi Mu'tazilah mereka apa yang baik pada akal dia ambil. Dia tak kira nas. Apa yang buruk pada akal dia tolak. Itu sebabnya mereka nak mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, supaya mereka bebas untuk melakukan perkara-perkara yang mana pada logik akalnya boleh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tetap berkeras mengatakan bahawa Al-Quran itulah kalamullah, dan bukannya makhluk. Dan akhirnya beliau telah disumbatkan di dalam penjara, dan mati dalam penjara lah. Dan kemudiannya kita boleh tengok lagi sejarah Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kita boleh tengok kat sini. Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah pelopor mazhab Hanafi. Beliau mati dalam penjara dan sebabkan diracun lah. Para pemimpin pada waktu itu meracun Imam Abu Hanifah dan akhirnya beliau mati dalam penjara. Pada waktu itu pemimpin dia tak sedap dalam ini tulis Abi Ja'far. Imam Abu Hanifah dia banyak menentang berkenaan dengan sosiopolitik pemimpin pada waktu itu. Banyak perkara yang dia tidak setuju dengan para pemimpin pada waktu itu, dan akhirnya dia ditangkap. Kemudian dia dibunuh dengan menggunakan racun. Dia dibunuh secara perlahan. Sebelum itu disebat. Sama juga macam Imam Ahmad bin Hanbal kena disebat, dan tapi Imam Ahmad bin Hanbal memang mati dalam penjara sebab dia sebat. Dan Imam Abu Hanifah mati dalam penjara, dia diracun. Banyak lagi para pelopor, cendekiawan Islam, ulama-ulama Islam yang mana dia berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, tetapi dia ditentang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan, yang saya katakan awal-awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran zulumat, jamak. Kadang-kadang tentangan itu tidak datang daripada orang kafir. Orang kafir tak datangkan tentangan tersebut, tetapi datangnya tentangan itu daripada orang Islam sendiri. Macam yang berlaku dalam lembaran-lembaran sejarah. Macam mana kita lihat sahabat-sahabat, para ulama dahulu. Contoh yang berlaku di Malaysia, bagaimana para penjajah membunuh ulama-ulama, apa namanya, ulama sahabat. Datuk Maharajalela, Tok Kenali, mereka berjuang bukan nak memerdekakan negara. Kerana tujuan asal mereka berjuang adalah untuk memerdekakan hamba daripada menyembah Allah, menyembah hamba kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan asal orang berjihad. Itu sebab kenapa orang-orang penjajah waktu dahulu memerangi mereka sungguh-sungguh dan nak melenyapkan ulama daripada bumi Malaysia dan bumi Islam yang lain lah. Lalu lahirlah daripada tersebut generasi ulama yang rosak. Tapi usaha mereka tak berjaya. Walaupun berjaya separuh, kita boleh tengok macam mana zaman 60-an, 70-an dulu. Tapi sekarang alhamdulillah orang dah mula kembali kepada Islam. Jadi halangan daripada orang kafir itu banyak. Tak semestinya daripada penjajah tu. Kita tengok dalam lembaran sejarah Malaysia macam mana adanya tali barut penjajah yang memusnahkan Pakatan Jemaah Islam satu masa dahulu, Hizbul Muslimin. Akhirnya Hizbul Muslimin diharapkan oleh British, menyebabkan usaha dakwah Islam tu terbantu. Banyak lagi. Kita tengok macam mana orang-orang kafir menentang orang-orang Islam, dan pertembungan ini memang takkan tamat sehingga hari kiamat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan sehingga Allah menentukannya. Maksud menentukan kiamat lah. Ini kiamat. Apa yang berlaku zaman sekarang akan berterusan, berlanjutan. Dan dalam satu hadis akhir zaman, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kita akan melalui 3 fitnah. Fitnatul ahlas, fitnatul sarra, dengan fitnatul duhaimah. Dan 3 fitnah ini
akan terus berlanjutan sehingga keluarnya Dajjal. Ya. Dan apabila Dajjal keluar, maka kiamat. Maka fitnahnya akan berlanjutan, pertempurannya akan berlanjutan sehinggalah berlakunya kiamat. Ya. Itu yang berkenaan ialah cerita yang berlaku terhadap penentangan orang kafir dan orang Islam. Itu yang berlaku pada para sahabat, para ulama terdahulu. Ya, sahabat-sahabat boleh tengok macam mana zaman Turki Utsmaniyah kita tengok macam mana Kamal Ataturk dia menggulingkan khilafah Turki Utsmaniyah. Kita boleh lihat macam mana tadi saya ceritakan Imam Ahmad bin Hanbal diseksa, Imam Abu Hanifah, kemudian apa tadi tu Sa'id bin Abu Sayyab, ya, Sa'id bin Jubair. Ini semua para sahabat dan juga para duat atau para ulama yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dibunuh. Ya, mereka dibunuh walaupun dengan tangan orang Islam sendiri yang membunuhnya. Tapi bila kita selidik bahawa orang Islam tersebut telah pun menjadi pengkhianat kepada agama sendiri. Ya, sebagaimana yang berlaku kalau kita tengok dalam lembaran sejarah kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah, orang kanan sultan sendiri mengkhianati sultan dengan membawa masuk tentera Mongol. Walaupun dia mengkhianati sultan, akhirnya dia pun dibunuh oleh tentera Mongol. Apa tentera Mongol tu cakap kat dia? Kalau kau pun berani mengkhianati sultan kau, apatah lagi aku. Daripada aku dikhianati oleh kamu, baik aku bunuh kamu. Dan akhirnya mati dibunuh. Mati dibunuh. Katanya orang tadi jadi pengkhianat pun sebab mereka dia termakan agenda ataupun pemberian yang diberikan oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Itu yang berlaku dari zaman sekarang sehingga ke hari ini. Dan seterusnya sejarah-sejarah tribulasi para dai zaman moden. Para dai zaman moden ini kita boleh tengoklah jemaah-jemaah Islam yang mana muncul di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama muncul Ikhwan Muslimin di Mesir. Khilafah Turki Utsmaniyah jatuh pada tahun 1923. 2 tahun selepas itu atau setahun selepas itu munculnya Ikhwan Muslimin yang dibawa oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Syahid Imam Hasan Al-Banna juga gerakan Ikhwan Muslimin ini juga kalau dilihat pada sejarahnya, gerakan yang mana telah dikhianati oleh sahabat dalam gerakan itu sendiri, yang mana menjadi presiden pertama Mesir pada waktu itu. Siapa namanya saya lupa. Jamal bin Nasir. Jamal bin Nasir, kalau sahabat-sahabat boleh tengok lembaran sejarah, dia dulu orang kuat Ikhwan dulu sebelum naik menjadi presiden yang pertama di Mesir setelah digulingkan King Farouk. Setelah digulingkan King Farouk, kemudian dia naik jadi presiden. Dan gerakan pertama dia adalah dengan menghancurkan segala pusat-pusat dakwah Ikhwan Muslimin. Hancur habis. Dan kemudiannya gerakan kedua dia adalah membunuh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Ini kalau nak cerita kat Mesir, tak lama lagi polis sampai kat luar. Kalau ada polis sampai tak apalah. Macam mana? Okay? Tapi dengan membunuh mereka, membunuh Imam Hasan Al-Banna. Saya ada simpan dulu video dia, tapi tak boleh simpan lama-lama. Sebab sejurus selepas saya simpan video berkenaan dengan sejarah Ikhwan Muslimin, orang yang saya ambil video tu ditangkap polis Raja Malaysia. Dia ditangkap polis kerana dalam rumah dia penuh dengan buku-buku gerakan yang ditulis oleh ulama-ulama Ikhwan Muslimin. Dan juga dalam laptop dia ada kisah berkenaan dengan Ikhwan Muslimin dan pembunuhan Imam Al-Banna. Dia tangkap. Jadi saya terpaksa delete lah. Risau tangkap. Sebab penjara Mesir ni lain, tak macam kita. Kita punya penjara ditanggung, makan bagi. Mesir pandai-pandai lah cari makan celah-celah rakan dinding. Ada beberapa sahabat yang dah masuk tu orang cerita lah, yang tahulah macam mana. Saya pernah uruskan pelajar yang tertangkap masuk dalam penjara. Memang tak bagi makan. Memang kita lah kena datang bagi makan dekat orang dalam penjara, dekat kawan kita dalam penjara. Memang tak bagi makan. Kalau kita ditahan reman pun masih lagi bagi makan tak. Teman-teman tahan reman pun tak boleh keluar bandar tu je. Tapi saya tak boleh masuk dalam penjara memang ambil. Saya terpaksa delete lah. Kita portal kita yang kena mudarat tu lebih teruk, baik kita delete.
Tapi nak kata cerita ikhwan muslimin ni, Syahid Mas Al-Banna dia dibunuh di dalam kereta setelah keluar daripada meeting. Masyarakat ada satu masyarakat lah dia anjurkan pada waktu itu, dan dia keluar. Kemudian dia dibunuh, dia ditembak dengan beberapa das tembakan. Tapi dia tak mati lagi waktu itu. Kemudian dibawa ke hospital tak nak merawat dia. Pergi ke Merata Sultan Mesir, semua tak nak merawat dia sebab Presiden dah keluar ke arahan jangan merawat dia. Maka dia meninggal disebabkan tak dirawat lah. Tapi Imam Syarbanan dia dah tahu dah memang itu hari dia, dan dia pun tak minta apa-apa. Dia tak nak rawat nak macam mana. Dan sehingga sekarang makam dia dikawal oleh polis. Makam tu orang tu dah tak hidup dah. Sehingga sekarang. Jadi kalau nak lawat sana boleh, tapi nak hati-hati lah. Jangan sebut nama Imam As-Sabana. Kan yang elok jadi turis, terus jadi prisoner pula untuk penjara. Jadi itu yang berlaku terhadap ikhwan muslimin. Dan kita boleh tengok Turki. Turki macam mana yang ditubuhkan oleh Syekh pada zaman An-Nusair. Parti yang ditubuhkan atau Jemaah Islam yang ditubuhkan juga menghadapi tentangan daripada Presiden Turki waktu itu, Mustafa Kemal Atatürk, sehingga terpaksa diharamkan jemaah Islamnya, dan sekarang berlaku pecahan dua dan sebagainya lah. Dan kita boleh tengok lagi dekat Palestin yang paling utara. Kita tengok macam mana apabila Israel memasuki tanah Palestin, penentangan cara hak dan batil yang jelas di Palestin lebih nyata, dan pergerakan Islam itu macam mana. Kita boleh tengok itu. Paling nyata Palestin. Tapi Yahudi ni, sahabat-sahabat Allah SWT, Presiden yang berjaya membawa masuk orang Yahudi ke dalam Palestin, pada malam pertamanya dia memasuki tanah Palestin, dia takut. Dia gemetar. Dia tak tidur malam tu. Bila orang tanya kenapa kau tak tidur, dia kata, aku risau umat Islam akan ada di hujung sana esok pagi. Dia tunjuk tu kawasan lah. Tetapi bila menjelang pagi, dia tengok tidak ada umat Islam yang tunggu di sana. Maknanya tak berlaku peperangan ataupun serangan terhadap orang Yahudi. Baru dia mulai nafas lega. Sebab kenapa? Agenda diorang untuk melegakan orang Islam daripada isu yang sebenar, tujuan yang utama dah berjaya. Kita tengok orang Islam sekarang ni dah terlalu mengikut agenda-agenda yang mereka bawa, hedonism dan sebagainya, menyebabkan kita leka dan lalai berkenaan dengan isu Palestin. Orang Islam yang lain di Ankara, saudara-saudara kita yang tertindas, semuanya adalah dilekakan. Kalau dulu kita boleh lihat gambar sejarah, seorang perempuan dia melalui pasar Yahudi di Madinah, melalui pasar Yahudi, kemudian dia dimalukan oleh orang Yahudi. Dia dimalukan oleh orang Yahudi. Apa yang orang Islam buat pada waktu itu? Mereka menghantar bala tentera nak menyerang pasar. Itu yang mereka khawatir. Tapi sekarang ni tak berlaku. Jadi mereka tak khawatir sebab agenda mereka dah berjaya. Orang kafir penentangan terhadap orang Islam. Okey, sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu sedikit sebanyak sejarah bagaimana tentangan orang kafir terhadap orang Islam. Kita akan tengok lagi sejarah yang berlaku, peristiwa yang berlaku di Bangladesh, dengan jamaah Islami di sana, macam mana diorang punya pemimpin digantung mati dan sebagainya, dibunuh. Membawa Islam ni, mereka bukannya bawa senjata, bukannya bawa barang, bawa apa. Kalau di Mesir mereka tuduh ikhwan muslimin ada tentera sendiri. Kalau ikut logik lah, dia orang ada tentera sendiri, ada kelengkapan ketenteraan sendiri. Kat mana dia orang simpan? Kat mana dia orang simpan dengan senjata? Kalau dia ikutkan dia orang sebut ada senjata kelengkapan, ada kereta kebal dan sebagainya ikhwan muslimin. Tapi kat mana dia orang simpan dah? Tapi cuma sebabkan mereka nak membawa Islam, dan pemimpin yang ada sekarang adalah pemimpin yang membawa tauhid, yang membawa orang yang tentang Islam, maka macam-macam yang dikenakan terhadap orang Islam, tuduhan-tuduhan palsu.
Yang paling tak logik sekali tujuan palsu yang saya dengar sewaktu itu, ya. Seorang syekh berada di, rasanya sahabat-sahabat dengar berita, berada di Damanhur ataupun di muhafazah lain lah. Saya pun tak ingat muhafazah mana. Dia dituduh potong sarip, merompak. Syekh tu berumur 80 tahun, duduk atas kursi roda. Macam mana dia nak merompak? Tapi itu jabatan hakim mesti letakkan pada syekh. Akhirnya mati dibunuh. Alasannya satu je, sebab syekh tu orang Ikhwan Muslimin nampak Islam. Itu je. Tapi itu yang berlaku penentangan. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sejarah dunia, tidak ada orang kafir yang dari luar memerangi orang Islam berjaya menjatuhkan empayar Islam. Tak ada. Boleh tengok, boleh kaji. Tak ada. Bagaimana Rom bertindak balas semula, bagaimana Parsi bertindak balas semula. Jadi kalau kita katakan Palestin dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kemudian jatuh semula ke tangan Kristian, kemudian dibuka semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehinggalah ke zaman kerajaan Turki Utsmaniyah, kemudian sekarang diambil alih semula oleh Yahudi, laknatullah. Tapi nak katanya daerah-daerah itu jatuh, mereka berjaya masuk daerah, tapi kerajaan Islam tidak pernah ada daripada kafir luar yang datang menyerang masuk. Tak pernah berjaya. Mereka berjaya masuk menjatuhkan kerajaan Islam adalah sebabkan pengkhianat-pengkhianat yang berada dalam kerajaan Islam. Itu. Jadi pengkhianat-pengkhianat yang bersatu dengan orang-orang kafir ni, mereka tergolong dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu orang-orang Yahudi, yang mana balasannya esok akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah neraka Jahannam. Banyak berlaku macam itu. Yang boleh buka balik lembaran-lembaran sejarah, buku berkenaan dengan tarikh Islami, sejarah Islam, ataupun ada buku-buku satu-satu, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, Daulah Muawiyah, Umayyah. Dan ada cerita macam mana satu kerajaan tu naik dan jatuh. Tapi tidak ada orang kafir jaya masuk, tak ada. Masuk daerah jaya, tapi nak jatuhkan pusat itu tak pernah lagi. Adapun yang berlaku hanyalah pengkhianatan yang dibuat oleh orang Islam, yang mana pengkhianat ini pun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab konsep kafir ni luas. Bukan nak kata apa orang Islam kafir, tak. Macam dia sebut, kita tidak boleh mengkafirkan orang, melainkan orang dia betul-betul kafir. Tetapi dalam konteks mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang dah, solat, puasa, zakat semua buat, tapi bila diajak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak. Bila diajak berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang pertama yang menentang. Ini pun boleh jatuh dalam golongan yang mana disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang rugi, kerana mereka mendukung ideologi yang dibawa oleh orang-orang kafir. Serangan-serangan yang berlaku zaman sekarang ni, satu fikriyah, satu peperangan secara ideologi. Orang kafir dia tidak masuk ke dalam orang Islam punya empire, tak. Tapi dia cuma sediakan paperwork, dan paperwork itu diberikan kepada orang Islam. Orang Islam tu yang bawa sendiri. Dan akhirnya muncullah liberalism, yang mana liberalism ni yang bawanya orang Islam, tapi pelopor dia orang kafir. Akhirnya sekarang ni dengan berani-beraninya nak menukarkan solat Jumaat pada hari Sabtu. Alasannya cuti umum. Orang suruh tukar Sabtu tu pada Jumaat, cutinya. Ini nak tukar solat ni pula. Lepas ni cakap dengan orang-orang yang tu, tukar tayar kereta daripada bulan pada petak. Tukar tayar kereta daripada bulan pada petak. Kalau kereta tak boleh, kita juga nak solat Jumaat tak boleh. Kita tak ada nak petikai kenapa tayar kereta bulat. Siapa boleh petikai kenapa tayar kereta bulat? Tak boleh tukar petak, semua bulat juga. Tak boleh petikai kan, tapi memang kena bulat. Kalau petak tak ada jalan. Macam tu dengan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Solat Jumaat tu dah memang pada hari Jumaat, memang datangnya tukar. Kalau ditukar tak jalan nak syiar, maknanya tak ada jalan lah kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu macam-macam lagi lah yang berlaku zaman sekarang ni, yang mana pembawaannya daripada orang kafir sendiri, tapi akhirnya kita yang mewawarkan dalam.
Ya. Itu penentangan-penentangan dan kena lebih-lebih lagi di zaman fitnah zaman sekarang ni. Ya, bagaimana yang saya sebut tadi, hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan fitnah akhir zaman. Siapa-siapa boleh baca balik, boleh tengok balik untuk rujukan dan bimbingan kita di akhir zaman. Ya, lebih-lebih lagi tekankan kepada hadis yang mengatakan 3 fitnah ni tadi. Ya, fitnah dan ahlas, iaitu fitnah perang saudara. Ya, dikatakan umat Islam kiamat tidak akan berlaku selagi mana tidak berlakunya perang saudara sesama umat Islam. Ya, dan perkara ini sedang dijalankan. Ya, orang musuh Allah sedang menjalankan perkara ini dengan memecahkan tanah-tanah Islam melalui perjanjian Sykes-Picot. Ya, kemudian sekarang ini dipecahkan lagi umat Islam melalui ideologi-ideologi. Dipecahkan lagi umat Islam melalui fanatik mazhab Wahabi, Salafi, Syiah dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat zaman dahulu, zaman keemasan Islam, mereka tidak berbalah sama sendiri. Ya. Ada perlembaran sejarah mengatakan Syiah pun belajar dengan Ahli Sunnah, Ahli Sunnah belajar dengan Ahli Syiah. Belajar nak tahulah gitu. Ya, tak berbalah. Tapi benda ini diwujudkan oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghilangkan persatuan umat Islam. Fanatik mazhab adalah Wahabi gaduh dengan Ahli Sunnah. Gaduhnya pasal apa? Tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Sunnah malam Jumaat lain laju dong baca. Ya. Tapi sunnah adalah perkara yang baik untuk dilakukan pada malam Jumaat. Ya. Dilarang. Ya. Baca Yasin itu dilarang. Apa? Kenapa nak melarang? Benda itu benda baik. Kalau betul-betul benda itu bid'ah, sudah pasti ulama Nusantara satu masa dahulu dah tolak benda-benda itulah. Tapi kenapa mereka tak tolak? Sebab benda itu benda yang baik untuk diamalkan. Dan itu tak boleh nak buat malam Jumaat baca Yasin untuk lepak kat luar surau isar rukuk. Isar rukuk membaca Yasin malah elok. Begitu. Benda ini diwujudkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sentiasa bertelagah sesama sendiri, bergaduh sesama sendiri, dan akhirnya kita tidak memandang apa yang berlaku, politik, senario politik yang berlaku, ya, penentangan terhadap orang kafir dan orang Islam, kita lupa sudah lagi. Ya, terlalu fanatik, ya, menentang mazhab-mazhab dan sebagainya. Ya. Jadi dalam pertembungan, setiap pertembungan kita diajar mencari titik pertemuan dalam Islam. Ya, kalau boleh reda, kita reda. Dah itu pegangan kau, peganglah. Aku pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, aku mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada lah. Tapi sebab ini kalau diwujudkan fanatik ini tadi, yang mewujudkan siapa? Orang kafir. Fitnah Ahlas. Itu salah satu pecahan-pecahan dalam fitnah Ahlas. Akhirnya berperang saudara, secara perang dingin atau berperang bersenjata. Dan sekarang ni yang kita khawatir adalah peperangan bersenjata di antara sebuah negara Islam dan sebuah negara Islam yang lain. Ya. Kalau berlaku dah peperangan saudara ni, maka kiamat akan tiba. Kemudian fitnatun ahlas, fitnatun sarra. Ya, fitnatun sarra ni dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, keluarnya debu-debu dari bawah kaki seorang lelaki yang pertama. Ya, ulama Yaman meletakkan bahawa peristiwa tersebut berlaku ketika mana Saddam Hussein menawan Iraq. Ya, dia membakar telaga-telaga minyak. Dan peristiwa itu berlaku. Jadi ulama dari Yaman tersebut mensyarahkan hadis ini bahawa peristiwa tersebut telah berlaku di zaman Saddam Hussein dulu. Dan Saddam Hussein dia membakar telaga minyak di Iraq, silap saya. Ya. Kemudian sehingga keluarnya kepulan asap itu seolah-olah berada daripada bawah kaki dia keluar. Itu. Ya. Dan ada ulama yang mentafsirkan bahawa berlakunya kecelaruan fikrah, kecelaruan pemikiran di kalangan umat Islam. Fitnatun sarra. Dan yang kedua, dalam kandungan fitnatun sarra itu adanya seorang lelaki yang mengaku dia daripada kalangan keluargaku, walhal dia bukan daripada kalangan keluarga aku, kata Nabi. Ya. Sekarang ni ramai kalau kita lihat, orang mengaku dia itu keturunan Nabi. Ramai. Sangat ramai. Orang yang mengaku saya ni daripada keturunan Rasulullah SAW. Ya.
Dan ulama Yaman mentafsirkan perkara ini berlaku di zaman Khomeini, Syiah di Iran. Sebab Khomeini mengaku dia daripada keturunan Rasulullah SAW. Walhal Nabi sebut dia bukan daripada keturunan aku. Dan orang yang membela agama aku, membela Rasulullah SAW dan agama Islam adalah orang yang bertakwa. Nabi tak sebut orang yang membela agama Islam adalah keluarga dia, keturunan dia, tak. Tapi Nabi sebut orang yang membela agama dia adalah orang yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, fitnatun duhaimah. Fitnah ini kata Rasulullah, dia tidak akan membenarkan seorang pun lari daripada fitnah ini. Fitnah ini memang dia cengkam seluruh penduduk bumi. Lebih-lebih lagi umat Islam, tak ada seorang pun kita lepas. Apa dia? Ulama yang mentafsirkan bahawa dia adalah anutan demokrasi. Anutan demokrasi, kalau kita tengok dalam mana-mana buah negara, semuanya melalui demokrasi. Hatta Mesir, walaupun menggunakan sistem pemerintahan, Perancis pun masih tetap menggunakan amalan demokrasi. Dan akhirnya nak melakukan perkara yang wajib dalam Islam pun terpaksa membuat suara pungutan orang ramai. Tak mustahil suatu masa nanti, sekarang ni solat Jumaat, isu solat Jumaat ada tukar kepada hari Sabtu, tiba-tiba dapat suara ramai kata sokong ditukar kepada hari Sabtu. Tak mustahil benda ini boleh berlaku. Sebab ini yang bukan fitnah tu duhaimah, yang tidak akan terlepas. Seorang pun tak akan terlepas. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis Nabi sebut, sekiranya ketiga-tiga fitnah yang telah berlaku, maka Dajjal akan keluar pada hari itu ataupun pada besoknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tak keluar lagi zaman sekarang ni? Sebabnya masih ada lagi orang yang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang ada di kita yang lain, sekiranya mereka ni telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mana orang Islam menaikkan orang yang jahil sebagai mufti, dan meminta fatwa daripadanya, dan dia memberikan fatwa yang tidak tepat, dengan tidak ada ilmu. Dan akhirnya dia itu adalah sesat dan lagi menyesatkan. Dan bila dia berlaku kali, maka Dajjal akan keluar pada hari itu ataupun esoknya, kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala, minta maaf banyak-banyak ada terkasar bahasa dan terlama dan sebagainya. Nak katanya itulah yang berlaku zaman sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang memang hak dengan batil tidak akan pernah tenteram. Dan dia sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji keimanan kita. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Abhasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum." Adakah kamu mengira kamu telah dapat masuk ke syurga? Walamma ya'tikum, dan tidak didatangkan kepada kamu seperti apa yang telah aku datangkan orang-orang sebelum kamu. Iaitu ujian-ujian diberikan mana Nabi-Nabi itu dahulu menghadapi orang kafir macam mana, dan ujian tersebut akan berlarutan sehingga ke zaman kita, dan bagaimana pertolongan yang Nabi dulu kena, kita pun kena juga. Sekiranya kita elok, kita berjaya menghadapi ujian ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala dan syurga lah. Itu sebab nak masuk syurga ni memang susah. Nak masuk syurga ni memang susah. Atau dalam dalil tadi yang saya bacakan tadi disebutkan nur satu je Islam. Sebab memang satu jalan dia nak masuk syurga, dan memang orang susah nak masuk syurga. Dan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan huffat jannah bil makarih wa huffat nar bil syahawat. Jalan syurga dihampiri oleh kesulitan dan kesusahan, manakala jalan neraka dihampiri oleh nafsu syahwat. Nak masuk neraka memang senang, tak susah. Apa kata susah nak masuk neraka? Tak susah, senang. Tapi nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala memang susah. Sehingga kita terpaksa mengorbankan harta, jiwa raga dan diri kita, keluarga dan sebagainya. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah berjual beli dengan kita, Allah beli diri kita, Allah beli harta kita, Allah beli keluarga kita dengan apa? Syurga. Jadi nak syurga, orang kena korban segalanya. Kalau tak korban segalanya,
untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah syurga tu. Kita nak beli roti, kita hulur duit, dapat roti. Kalau tak hulur duit, dapat tak roti tu? Tak dapat lah. Kalau kat kedai boleh curi, dosa. Tapi dengan Allah nak curi syurga macam mana? Tak boleh jadi syurga. Jadi sahabat-sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup setakat tu. Ya, mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Ya, minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi sebelum saya tutup, kalau ada apa-apa nak ditanyakan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya tak tahu boleh jawapan. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah.